Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala, pencinta dan penuntut ilmu yang saya muliakan, pengurusi timbalan seluruh saf datang puasa surau Khadijah, Port Dickson, muslimin muslimah, mukminin dan mukminah sekalian yang hadir menyaksikan pertemuan pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan wasilah dengan pertemuan, mukabalah pertemuan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala penuh dengan sifat kesempurnaan bagi zatnya, memandang saya dan kita semua dengan pandang rahmahnya, dan atas kesempurnaan asma' wa sifat maupun af'alnya, kita berwasilah dengan bertasbih subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tasbih yang saya dan kita semua qasadkan sebanyak bilangan makhluk yang Allah ciptakan, sebanyak bilangan yang Allah redha hamba-Nya, dan seberat timbangan arasy, dan sebanyak dakwat pena kalam. Tidak terungkap di lidah saya untuk kita semua menyempurnakan kesempurnaan bagi sifat Allah yang maha sempurna. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Bila makhluk sifatnya, maka pergantungan harap kepada Sang yang mencipta. Ini sahih berdasarkan akidah Islamiah yang kita semua wajib kena perjuangkan sampailah ke pertemuan dengan Allah yang menciptakan kita sebagai insan maupun makhluknya. Pada malam ini, dengan tempoh yang ada ini, di depan saya ini satu kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana dalam bab yang menyatakan jenis-jenis manusia dan adab-adab pergaulan dengan mereka. Bidayatul Hidayah ini juzuk yang antara intisari yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin, yang membahagikan dalam juzuk yang disebut berkaitan dengan muamalat atau perhubungan kita sesama insan. Maka musannif kitab iaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menyatakan rahimahullah, menyatakan bismillahi awalihi wa akhirihi, ketahuilah selepas mereka yang disebut tadi, manusia yang berkaitan dengan hakmu terbahagi kepada 3 kelompok. Yang pertama iaitu teman. Yang kedua, kenalan. Yang ketiga, orang awam yang tidak dikenali. Ini kelompok di kalangan manusia yang kita sendiri kena berhadapan. Kita sendiri berhadapan. Sama ada insan itu sebagai sahabat
ataupun disebut teman ataupun kawan ataupun yang disebut juga kenalan. Tadi teman tu lebih pada sahabat. Yang kedua, jenis kategori manusia itu sebagai kenalan, yakni kawan. Sahabat lain, kawan lain. Dan orang awam yang kita tidak kenal itu lain. Ini kategori ataupun jenis manusia yang kita semua berhadapan dengan mereka. Maka dibincangkan satu persatu, sama ada adab pergaulan dengan orang awam ataupun dengan kawan ataupun dengan sahabat. Maka malam ini kita, suka cerita, saya memilih dalam bab pergaulan dengan saudara ataupun teman, ataupun teman. Maka disebut di sini, adapun saudara dan teman, maka ada tugasan yang perlu kamu lakukan terhadap mereka. Bagaimana status seseorang itu sebagai teman ataupun sahabat maupun saudara? Maka ada dua tugasan yang perlu saya dan kita semua lakukan terhadap mereka. Yang pertama, tugasannya yang pertama, tahu syarat-syarat bersahabat dan berkawan. Ada dua tugasan yang kita kena pastikan tugasan ini terlaksana. Yang pertama iaitu syarat-syarat bersahabat dan berkawan. Mana ada etika dia, ada pengeliling dia. Pertama sekali, kamu haruslah tahu syarat-syarat bersahabat dan berkawan. Jangan bersahabat melainkan dengan orang yang benar-benar sesuai dijadikan saudara ataupun sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu mafhum hadis, sesungguhnya dilihat pada agama sahabatnya, maka salah seorang kamu hendaknya mengenal pasti siapakah yang menjadi sahabatnya. Riwayat Imam Abu Daud dan disebut At-Tirmizi ataupun Al-Tirmizi. Baginda Nabi SAW menyatakan, mafhum hadis menyatakan, seseorang itu dilihat perwatakannya ataupun statusnya, keadaan diri dia itu, bagaimana cara dia memilih sahabat, siapa sahabat yang dia dampingi. Kalau kita nak tahu seseorang itu keadaan dia, kita lihat siapakah sahabat. Kalau sekiranya seorang itu dia bersahabat dengan orang-orang yang soleh, maka kesolehan sahabatnya itu akan terbalik pada diri dia. Begitulah juga fitnah boleh berlaku sekiranya seseorang itu bergaul, berdamping dengan seseorang yang tidak semena, orang yang awam. Tiba-tiba ada perlakuan yang menyebabkan sekiranya orang yang didampinginya itu ataupun kawan didampingi itu seorang yang ahli maksiat, seorang yang fasik ataupun sampai peringkat zalim, maka dia akan terkesan kepada kita yang berkawan dengan seseorang itu. Jadi memang perkara ini dia memang lumrah. Perkara ini lumrah. Kalau kita nak lihat keadaan seseorang itu, kita lihatlah saudaranya, sahabatnya. Jika kamu ingin mencari teman agar dia boleh menyertaimu dalam menuntut ilmu dan menjadi sahabatmu dalam urusan agama dan dunia, penuhilah 5 hal tersebut. Ini satu hal juga. Jika saya dan kita semua ingin mencari teman ataupun sahabat
agar boleh bersama dalam menuntut ilmu dan menjadi sahabat dalam urusan agama dan dunia, maka pastikan 5 syarat ini, 5 sifat ini, 5 hal ini, barulah kita boleh bersama dalam hal-hal kebajikan, hal-hal berkaitan dengan perkara yang hasanah maupun, dan sahabat itu akan menjadi teman yang qarib dalam rehlah kehidupan yang dunia yang sementara ini. Dalam hal perkara yang berkaitan dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada tanda-tanda ni. Maka penuhilah 5 hal, 5 perkara ini, baru kita boleh bersahabat dengan seseorang itu untuk jangka panjang lah. Jangka panjang ini kira future masa depan kita untuk nilai akhirat. Yang pertama iaitu tentang akal, yakni kecerdikan. Tiada kebaikan langsung dalam persahabatan bersama orang yang bodoh, kerana pengakhirannya hanyalah permusuhan dan terputusnya hubungan. Sebaik-baik keadaannya adalah dia akan menyakitimu, padahal niatnya memberi manfaat kepadamu. Musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Ini satu peringatan oleh musannaf kitab Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yakni Imam Al-Ghazali menyatakan peringatan musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Ni apa kehel? Pekehel. Kerana apa? Bila bersahabat dengan orang yang bodoh, perakhirannya nanti akan timbullah permusuhan, akan timbullah perbalahan. Ini di antara fitnah yang boleh berlaku. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu menyatakan, jangan bersahabat dengan teman yang bodoh. Hendaknya kamu benar-benar menghindarinya. Berapa banyak orang yang bodoh yang menghancurkan si penyabar ketika dia menjadi sahabatnya. Seseorang dinilai dengan orang lain. Apabila orang itu sentiasa mengikutinya seperti sepasang selipar yang sama, apabila sebelah selipar itu sentiasa menurutnya bagi suatu perkara dengan perkara yang lain mempunyai ukuran dan kemiripan, bagi suatu hati dengan hati yang lain terdapat petunjuk ketika kedua-duanya bertemu. Ini kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Ali ni? Iaitu menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu, merangkap sebagai sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sifatkan menantu dia ni sebagai kunci ataupun pintu gedung ilmu. Sayyidina Ali ni disifatkan pemuka bagi gedung ilmu. Betapa alimnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Walaupun dia masih muda, tapi baginda Nabi SAW melihat potensi diri dia, kerana sifat Sayyidina Ali ni Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan perkara-perkara hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi. Dan Sayyidina Ali ni, kalau kita flashback balik biodata dia tidak pernah syirik. Dia tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu disebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tidak pernah menduakan Allah, tak pernah. Seumpama Abu Bakar As-Siddiq, disebut Abu Bakar As-Siddiq kerana mendapat gelaran orang yang benar itu kerana Abu Bakar membenarkan semua pernyataan baginda Nabi SAW. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pula
seorang sahabat yang tak pernah dalam hidup dia tak pernah dia syirik kepada Allah pencipta. Dan dinasihati kepada kita semua, jangan bersahabat dengan teman yang bodoh. Hendaknya kamu benar-benar menghindarinya. Maknanya kita kena berhati-hati dengan orang yang bodoh ini. Kerana kebodohannya itu dia boleh terkesan kepada seseorang yang mendekatinya. Dan disebut secara pengalaman, secara ilmu, dinyatakan berapa ramai orang yang bodoh yang akan menghancurkan. Kalau kita nak tahu orang tu bodoh ke tidak, tengok dia bercakap, apa yang keluar, baru tahu. Baru tahu cerdik ke bodoh. Termasuklah orang yang peringkat mana yang atasan ni, nampak macam cerdik, tapi bila bercakap kadang-kadang tu kita rakyat ni kadang-kadang kena bijaksana. Satu kena matang, satu menilai. Untuk memilih pemimpin ni kena, salah satunya kena ambil kira akal yang sihat wal afiah. Wal afiah ni termasuk dalam akal yang cerdas, akal yang cerdik. Jadi bukan diangkatnya seseorang itu kerana pengaruh. Kerana apa? Bila diangkatnya kerana pengaruh, akan berlakulah kadang-kadang kecacatan. Kecacatan kerana apa? Seseorang itu boleh himpun pengaruh dengan menggunakan madiyah, kebendaan. Kebendaan boleh menghimpun manusia ini, sejumlah manusia, bukan semua manusia lah, sejumlah manusia. Jadi kita nak lantik sesiapa yang mewakili di kalangan jemaah maupun di kalangan komuniti maupun peringkat katalah peringkat DUN, peringkat parlimen sekalipun. Jadi kena pastikan, maknanya kena ambil kira ni kecerdikan akal fikiran ni. Kerana seumpama macam imam lah, imam ni dia kena alim, dia kena mengetahui hukum, bukan sekadar bacaan, tapi dalam masa yang sama dia mengetahui hukum, peraturan, termasuklah akhlak dan sebagainya. Jadi kena cerdik bijaksana ni. Jadi kadang-kadang setengah orang bila dia bercakap nampak macam cerdik. Status dia tu macam sepatutnya dia cerdik lah, pasal dia mewakili orang ramai. Rupanya bila bercakap tu kadang-kadang timbul fitnah. Rupanya bila bercakap tu baru orang tahu. Baru orang tahu maknanya status seseorang tu rupanya dia jahil ataupun kurang cermat lah. Paling bahasa diplomasinya kurang cermat lah. Bahasa diplomasi. Saya ulang sebut, untuk memilih pemimpin ataupun teman, rakan dan sebagainya, kena ambil kira kecerdikan, kena ambil kira. Dan yang kedua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jangan bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya, iaitu orang yang tidak boleh menahan diri ketika marah dan daripada nafsu syahwah. Ini secara umum disebut. Kadang-kadang seseorang itu bukan apa, dia tindakan refleks. Dia macam tindakan refleks. Sebenarnya dia boleh bertenang, tapi tindakan refleks boleh berlaku setengah kes. Jadi kita tidak boleh hukum, dia panggil apa, pukul rata kerana satu kes. Kerana satu kes. Yang dimaksudkan buruk akhlak ni, iaitu orang ni dia memang panas barang betul. Panas barang. Dan dia amal perbuatannya, dia akan sentiasa terpengaruh dengan nafsu syahwah. Nafsu syahwah ni, nafsu syahwah amarah, nafsu syahwah lawamah dan sebagainya. Jadi nasihat musannaf kita ni, jangan bersahabat.
Jangan bersahabat sampai dijadikan sahabat qarib. Jangan bersahabat. Dan disebut di sini Al-Qamah Al-Adhan At-Tarindi. Al-Qamah At-Tarindi rahimahullah menyatakan pesanan ini dalam wasiat kepada anaknya ketika hampir wafat. Beliau menyatakan, wahai anakku, jika engkau ingin bersahabat dengan manusia, bersahabatlah dengan orang yang akan menjagamu apabila engkau membantunya, menambah nilai dirimu apabila engkau bersahabat dengannya. Apabila engkau ditimpa kesusahan, dia turut merasainya. Bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau hulurkan tangan dalam perkara kebaikan, dia membalasnya. Apabila dia melihat kebaikan padamu, dia mengiranya. Jika dia melihat keburukanmu, dia akan menutupnya. Bersahabatlah dengan orang apabila engkau mengungkapkan sesuatu, dia membenarkan ucapanmu. Apabila engkau mengusahakan sesuatu, dia sentiasa membantu dan menolongmu. Jika engkau berdua berselisih pandangan dalam suatu urusan, dia mengalah padamu. Ni sahabat yang qarib, sahabat yang sepatutnya. Bila ada tanda-tanda sifat begitu, kita boleh bersahabatlah dengan dia. Kalau ada tanda-tanda seumpama bila berselisih dalam beberapa perkara, maka dia mengalah. Dia mudah nak mengalah tak boleh. Walaupun dia boleh memenangi perbahasan ataupun perdebatan tu, ataupun dia boleh mengambil hak dia, sebagainya. Jadi dia mengalah lah, tak apalah. Kadang-kadang dia boleh timbul kadang begitu. Kalau ada tanda begitu, maknanya itu sahabat yang baik ya. Boleh dijadikan teman yang qarib, sahabat yang qarib. Dan dinyatakan di sini bagaimana apabila engkau membantunya, dia akan apa? Menambah nilai dirimu. Apabila engkau ditimpa kesusahan, dia akan turut merasainya. Bila kita mengalami apa-apa masalah, dia akan ambil sikit, ambil berat. Ambil berat. Tu dalam konsep usrah ada satu istilah usrah. Usrah ni kekeluargaan. Ada usrah yang khusus, ada usrah yang boleh ambil satu pendekatan usrah yang umumi, usrah yang umum. Katalah di masjid di surau, katalah tak ada kuliah. Tak ada kuliah kerana ketidakhadiran ustaz ataupun para penyampai. Jadi kita yang ramai-ramai ni, yang ada tu maknanya duduk dalam keadaan boleh sembang. Boleh sembang. Contoh, boleh sembang hal-hal yang berbangkit. Boleh sembang. Dengan maksud apa? Untuk menyelesaikan perkara yang berbangkit itu. Kerana ada di sana, seumpama pernah berlaku dalam satu syarikat gergasi pada waktu itu, iaitu satu syarikat kereta Renault. Ada satu dinama kereta Renault. Kalau betul lah sebutan in English tu. Jadi bila wartawan tanya di puncak kejayaan syarikat itu, apa rahsianya? CEO dia, apa nama ni? CEO ni apa cikgu? Chief Executive Officer lah. CEO dia tu. Bila ditanya oleh wartawan, apa rahsia tuan dalam syarikat ni sehingga mencapai kejayaan yang cemerlang dalam industri pemotoran dan sebagainya lah, ringkasnya. Maka dia menyatakan berdasarkan dia sebagai pemegang amanah, CEO dan sebagainya, dia menyatakan iaitu dia mengambil pendekatan untuk membincangkan dan hadam hal-hal yang berbangkit, dan mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah berbangkit. Apabila dilakukan demikian, akhirnya segala permasalahan yang timbul
sedapat mungkin mereka cuba usahakan untuk selesaikan. Akhirnya itulah, bila hal-hal berbangkit itu dapat diselesaikan dengan bijaksana, maka yang baki lagi, maka mudah bagi mereka untuk merancang masa depan syarikat. Jadi hal-hal bangkit ni sebenarnya yang membantutkan perkembangan sesuatu perkara itu sebenarnya hal-hal berbangkit ni. Sepatutnya kita ni langkah ke depan, langkah ke depan dalam hala tuju sesuatu urusan, tiba-tiba mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan hal-hal berbangkit ni. Jadi kadang-kadang masalah dalam sesuatu organisasi tu, bila mengambil masa yang lama, sehingga kan habis masa kepada hal-hal berbangkit. Jadi yang baiknya mengambil pengajaran CEO Rinaut itu menyatakan mereka membincang secara halusi dan menyelesaikan secara bijaksana. Akhirnya bila selesai hal berbangkit tu, maka mereka maju ke hadapan, boleh merancang masa depan. Jadi kita boleh ambil ibrah tu, ambil pengajaran. Jadi hal-hal berbangkit ni, dalam masa yang sama kita merancang, dalam masa yang sama kita selesaikan hal-hal yang berbangkit tu. Jadi dia ada cara. Ada satu kawan saya tu, dia selalu ulang, ada cara dia, ada cara dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa singkat dah, masa singkat. Saya dalam minit-minit akhir ni, kita ambillah nasihat, yang antara nasihat yang terpakai, nasihat yang terpakai. Ada nasihat di sini, antara nasihat yang baik daripada seorang teman, daripada seorang teman kepada teman, yakni sahabatnya. Dinyatakan dalam kitab Mukhtasar Hayatus Sahabah ni, sebagai teman dia menasihati teman dia, daripada Abu Ubaidah bin Jarrah dan Muaz bin Jabal, menyatakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar diberi amanah sebagai Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Maka sebagai sahabat, dua orang sahabat ni, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Muaz bin Jabal, menulis surat, selembar kertas, menulis surat dan dituju kepada Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka dinyatakan dalam intisari ditulisnya berdasarkan nasihat dua sahabat ini kepada Umar ibn Al-Khattab, maka ditulisnya dengan maksud apa? Intipati surat itu, isi surat itu, dinyatakan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu. Amma ba'd, kami nasihatkan kepadamu sehubungan dengan tugasmu yang amat penting ini, ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini sebagai Perdana Menteri lah, Prime Minister pada waktu itu. Kini engkau telah menjadi pemimpin umat ini. Apapun warna kulitnya, di hadapanmu akan duduk orang yang mulia dan orang yang hina, musuh dan teman. Masing-masing harus engkau perlakukan dengan adil. Maka fikirkan kedudukanmu dalam hal ini, wahai Umar. Kami ingin mengingatkanmu tentang suatu hari yang pada saat itu wajah manusia akan mengerut, wajah mengering, yakni kusam,
dan hujah-hujah akan terputus kerana adanya hujah sang penguasa Rabbal Alamin yang memaksa mereka dengan kekuasaannya. Semua makhluk akan dihimpunkan di hadapannya, mengharapkan rahmahnya dan takut akan sisaannya. Kami juga ingin memberitahukan bahawasanya keadaan umat ini akan muncul kembali di akhir zaman, yang boleh jadi mereka akan menjadi saudara di luar sahaja, padahal mereka adalah musuh dalam selimut. Kami berlindung kepada Allah agar surat kami ini tiba di tanganmu, bukan di suatu tempat seumpama yang turun pada hati kami. Kami perlu menulis surat ini sekadar untuk memberikan nasihat kepadamu. Wassallallahu alaika wassallallahu alaika wassallallahu ala, disebut wassallallahu alaika, itu salam sejahtera kepada Umar ibn Al-Khattab. Jadi kita boleh ambil pengajaran dalam tulisan ini, dalam surat dua sahabat ini, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah bin Al-Jarrah radhiyallahu an dan Muaz bin Jabal radhiyallahu an, menyatakan kepada Umar ibn Al-Khattab bagaimana peringatan mereka berdua kepada Umar sebagai pemimpin Amirul Mukminin pada waktu itu, yang suatu keadaan pemimpin ini kena berlaku adil, tak kira siapa pun, sama ada orang yang mulia ataupun yang tinggi pangkatnya ataupun yang rendah pangkatnya, sama ada Amirul Mukminin ini akan berhadapan dengan musuh maupun teman, maka kena bersikap adil. Dan diperingatkan kepada Umar ibn Al-Khattab bahawasanya kedudukan ataupun pangkat sebagai Amirul Mukminin itu sebenarnya akan dibangkitkan di suatu hari nanti. Tanggungjawab itu iaitu pada saat bagaimana kesemua manusia ini akan dalam keadaan tunduk dan hina di hadapan Rabbul Alamin, di mahkamah Allah sebagai pengadil yang hakim yang maha mengadili, yakni di Yaumul Mahsyar. Di waktu itu manusia akan mengharapkan rahmat dan takut akan azabnya. Dan di waktu itulah dua sahabat ini menyatakan bagaimana suatu hari nanti, keadaan akhir zaman nanti, akan berlaku fitnah di kalangan saudara seagama. Ada yang menjadi musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu kadang-kadang ada beberapa kes, contoh iaitu seumpama istilah orang Melayu sebut kawan harapkan pagar makan padi, ataupun di antara lagi iaitu boleh berbangkit seumpama kau ada yang menikam daripada belakang. Ni dalam rehlah juangan agama ni, tanyalah pengalaman para ulama, hatta dalam persahabatan, dalam berjemaah dan sebagainya. Kadang-kadang timbul hal seumpama ini. Kadang-kadang kita merasakan ada tikaman daripada belakang. Depan kita ni nampak baiklah, sembang bukan main lagi. Rupa-rupanya dia merupakan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Belakang mata tu kadang-kadang tu yang berlakunya fitnah dalam persahabatan ini. Jadi disebut antara yang dimaksudkan oleh isi kitab Bidayatul Hidayah ini, iaitu tanda seseorang itu boleh dijadikan teman, iaitu baik dan soleh. Jangan bersahabat dengan orang yang fasik, yang menzalimi dosa, yang melazimi dosa besar, kerana orang yang takutkan Allah tidak akan berbuat dosa besar terus menerus. Sesiapa yang takut kepada Allah, dia tidak akan berasa aman dengan kejahatannya. Sikapnya berubah-ubah menurut situasi dan keadaan-keadaan tertentu. Jadi jangan bersahabat dengan orang yang fasik, yang melazimi dosa besar,
Kerana sebenarnya hakikat orang yang takut kepada Allah ni, dia tidak akan melakukan dosa secara berulang-ulang. Berulang-ulang. Hindarilah daripada bersahabat dengan orang yang fasik, kerana menyaksikan perbuatan fasik dan maksiat dengan kerap akan menghilangkan rasa benci kepada maksiat daripada hatimu dan membuatkan kamu remeh, membuatkannya remeh di matamu. Bila kita terdedah dengan hal-hal maksiat secara berterusan, menyebabkan jadi kita kalih. Seseorang tu akan kalih. Bila kalih, jadi dia rasa perkara tu tak apalah, biasa-biasa je. Jadi orang munafik ni, dia tengok dosa ni seumpama lalat hinggap di hidung. Bila-bila masa dia boleh tepih. Tapi orang mukmin yang ada takwa, dia akan merasakan dosa ini seumpama satu beban gunung di atas kepala dia tu. Bila-bila masa saja boleh runtuh. Itu orang yang ada sifat al-khawf. Al-khawf ini sifat yang takut. Dia takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya ada timbul persoalan. Sebelum saya menamatkan bicara ini, ada timbul satu persoalan berkaitan dengan satu keadaan ini. Dia bertanya kepada saya, apa yang berlaku bila mana di waktu tertentu, seumpama di malam hari, tiba-tiba ada suara ataupun dalam masa yang sama dia dikejutkan oleh satu keadaan yang memanggil sahabat telah sampai masa, telah sampai, seolah menggerakkan dia pada lebih kurang antara pukul 3 ke pukul 4 sebelum waktu fajar itu. Jadi perkara itu berulang beberapa kali. Jadi timbul persoalan, tanya kepada saya lah, apakah dia tu, apa sebenarnya yang berlaku ni. Jadi muskil jugalah. Tak pernah berlaku macam tu sepanjang pengalaman dia. Tiba-tiba berlaku begitu. Jadi kita nak kata apa? Baik. Wasilah apa pun dia kena ada sandarannya. Kena ada sandaran dia sebelum hujahnya. Saya lebih cenderung berkaitan dengan hal seumpama ni, benda ni hal yang gaib, benda yang gaib, kita tak nampak. Bila kita tak nampak, maka kita letak tengah-tengah, wasatiyah, tahap yang sederhana. Macam mana kita nak nak memutuskan perkara ini. Jadi berdasarkan beberapa sumber, contoh bagaimana dalam suratul Fusilat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah peneman kamu masa hidup kamu di dunia dan di akhirat. Jadi ayat dalam suratul Fusilat itu mengikut tafsir, mufassir mensyarahkan akan dibaca oleh malaikat Allah. Allah izinkan perkara itu berlaku, dibaca oleh malaikat Allah, memberi penerangan ketika seseorang itu di dalam alam barzah, iaitu keadaannya malaikat itu memberi penerangan. Kamilah pelindung-pelindung kamu, kamilah peneman kamu masa hidup di dunia dan apatah lagi di akhirat. Jadi kadang-kadang dia sama ada dua je. Perkara yang baik ni, kalau sungguh perkara itu baik, maknanya sama ada malaikat ataupun ni syarah ulama ataupun jin Islam. Jin Islam. Tanda dia baik, iaitu dia mengajak kepada hal-hal yang hasanah, yang ma'ruf, dan dia mencegah nahi mungkar. Perkara yang mungkar tu dia cegah. Jadi selagi mana ada keadaan itu, maknanya itu hal yang baik, yang baik. Jadi kalau perkara itu berterusan berlaku,
Tapi dengan syaratnya jin itu, contoh jin, sekiranya jin itu jin Islam, maka dia sekadar boleh mengajar. Dia tidak dibenarkan masuk dalam tubuh seseorang. Berlaku fitnah dalam perubatan, berlaku fitnah dalam amalan. Kadang-kadang dampingan itu masuk dalam jasad seseorang. Hati-hati kepada para penggemar zikir. Hati-hati. Telah berlaku pada orang-orang sebelum ini, dalam bab zikir pun, kalau tak kena gaya, sampai menyebabkan boleh ada dampingan, penglibatan makhluk halus, sehingga dia boleh qiyam begitu lama, dia boleh solat sunnah begitu lama, qiyam, rukuk dan sujud begitu lama, dia boleh berzikir dengan bilangan yang berjumlah besar. Rupanya check and balance balik, rupanya ada penglibatan makhluk halus. Makhluk halus ni dia boleh meresap macamlah elektrik ini. Kita lihat kabel nyalanya lampu tu kerana ada aliran elektrik dalam kabel. Begitu juga kalau kita rasa satu kain tu basah, rupanya ada air yang meresap masuk. Begitulah juga jasad kita. Tapi selagi mana dia tak masuk, berada di luar, dia mengajak kepada yang makruf, mencegah yang mungkar dan sebagainya, itu kita balancing sangat baik. Itu mungkin sama ada malaikah ataupun jin Islam. Jin Islam. Jin Islam. Jadi cuma kita kena hati-hati, kena hati-hati, kerana ada kes datang sungguh kepada dia, tiba-tiba orang lain tak nampak, dia yang nampak. Isteri dia tak nampak, anak dia tak nampak, dia yang nampak. Datang pula dengan berjubah hijau, berserban, memberi salam. Mula-mula dia yang datang tu dengan maksud memuliakan dia, sehingga menuntut ilmu, berlaku dialog soal jawab dalam agama. Tiba-tiba dalam pertemuan yang berkala itu, akhirnya yang jadi tok guru tu jadi anak murid. Yang anak murid tu jadi tok guru. Jadi yang datang pula jadi tok guru, yang jadi anak murid tu yang si fulan tadi lah. Yang orang lain tak nampak, dia je nampak. Akhirnya antara yang awal langkah seni yang dilakukan, meninggalkan solat fardu Jumaat. Solat Jumaat itu ditinggal mula-mula langkah, dan akhirnya meninggalkan solat. Tu punya seninya dakwah makhluk halus ni. Makhluk halus ni. Saya ulang balik, saya kena wasatiyah, kena berlaku adil, kerana ada makhluk yang begitu taat kepada Allah, yang soleh di sisi Allah, utamanya malaikah. Yang kedua, selain pada manusia, jin Islam. Dia mereka juga dalam keadaan, sebahagiannya dalam keadaan taat, dan mereka juga kadang-kadang dia menemani, memberi salam, berdoa dan sebagainya. Tapi syaratnya tadilah, jangan ada dampingan makhluk halus dalam perubatan, semasa berubat, termasuk dalam beribadah, solat malam, zikir dan sebagainya. Kalau tak ada, dia ada tanda-tanda hal ini berlaku, boleh kita boleh rasa. Kalau kita rasa pelik je, diri kita ni pelik je, ada resapan sejuk, lepas tu kita boleh tahan lama, berdiri lama sungguh. Saya pernah interview satu orang tu, memang lama, dia boleh berzikir dengan khada yang lama. Tu fana ni, fana ni hati-hati. Kadang-kadang fana rupanya ada dampingan. Jadi sebenarnya zikir ini kena wasatiyah. Wasatiyah ni ittiba' sunnah, kena pada tempatnya. Sebab dan zikir yang terbaik, zikir yang dilakukan oleh Rasulullah dan khulafa'ur rasyidin. Bagaimana nak tahu cara berzikir? Ngadilah al-hadis. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir, sama ada zikir lafaz
maupun dari segi fi'li, dari segi bilangan dan sebagainya. Jadi hati-hati, fitnah ini boleh berlaku dalam halakah tertentu. Jadi kena tanya, bukan kena tanya seorang, kena tanya lebih pada seorang. Maksudnya bukan sekadar tanya rujuk saya saja, boleh tanya orang yang lebih arifin billah. Kerana perkara ini kita kena hati-hati, kerana dalam selimut tu kadang-kadang berlaku fitnah. Kerana dia melibatkan secara batin. Wallahu a'lam. Cukup dah sekadar ini. Maaf atas keterlanjuran masa ini. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaat yang baik, nasihat daripada para sahabat didikan Nabi SAW, dan bagaimana Musannaf Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menasihati kita adanya adab-adab dalam pergaulan, dan dalam masa sama bila kita mengikut panduan yang telah diberi, insya-Allah maknanya persahabatan kita makin qarib, berdasarkan demi agama kerana Allah. Jadi mudah-mudahan kita kesemua pada malam ini akan dihimpunkan di kalangan hamba-hamba yang soleh, dan kita semua akan termasuk dalam halaqah himpunan di kalangan orang-orang yang beriman di yaumul mahsyar, apatah lagi dalam syurga, dalam jannah. Ma'assalamah ilal liqa insyaallah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah.